kawasan tersebut. Seramai 8 anggota bomber dan penyelamat termasuk pasukan penyelamat DIA PPDA, 7 anggota Angkatan Pertahanan Imigrasi Pangkor yang terdiri daripada Beach Boy, anggota rela dan polis bertugas memantau situasi di kawasan itu. Mengulas lanjut, Ketua Balai Bomber dan Penyelamat Pulau Pangkor, Shah Al-Hafiz Muhammad Rizwan berkata, pasukan tersebut sudah melakukan pemantauan sejak Isnin dengan melakukan pengawasan di darat dan di laut bersama agensi berkaitan. Tahap kesedaran penduduk mengenai penyakit kanser masih belum mencapai tahap maksima, terutama sekali dalam mengesan penyakit itu pada peringkat awal. Pengarah Hospital Raja Perempuan Zainab II, Datuk Dr. Selasawati Ghazali berkata, sehubungan itu usaha membina kesedaran dalam kalangan masyarakat mengenai penyakit berbahaya perlu digerakkan lebih aktif lagi oleh pihak Kementerian Kesihatan, KKM dan Badan Bukan Kerajaan NGO. Datuk Dr. Selasawati memberitahu demikian ketika ditemui pihak media selepas menghadiri program Sehari Bersama Pesakit Kanser sempena Hari Kanser Sedunia 2022 di Hospital Raja Perempuan Zainab II di Kota Baru Kelantan. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya bakal ke udara pada pukul 12 tengah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesediaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 24 Oktober 2014, program Bakti Hufaz 2014 telah dirasmikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Cik Mat bin Cik Deraman, pendaftar Darul Quran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, bertempat di Tanjung Karang, Selangor. Program ini merupakan anjuran Darul Quran JAKIM melalui Persatuan Kebajikan Pelajar Mahat Tahfiz Darul Quran Perkhidmat DQ yang diadakan selama 6 hari melibatkan pelajar semester 1, 3 dan 5 Diploma Tahfiz Al-Quran. Tujuan utama program tersebut adalah untuk memberi pengalaman dan pendedahan kepada para pelajar berdepan dengan masyarakat sebagai seorang da'i dan murabbi, selaras dengan visi Darul Quran bagi melahirkan hufaz yang berwibawa ke arah pembangunan negara dan ummah. Program ini juga berjaya mengekalkan silaturahim antara para pelajar tahfiz dengan masyarakat setempat. Majikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman
Inspirasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Radio IKIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kembali bertemankan saya Siti Rohani Surani hari ini untuk jadual anjal untuk 10 pagi hingga 2 petang bersama untuk aspirasi edisi hari Khamis hari ini menggantikan rakan tugas yang bercuti hari ini. Jadi insya-Allah kita akan bersama-sama 4 jam ni berkongsi segmen dan juga info yang saya harapkan memberi sedikit sebanyak pengetahuan buat anda semua. Apa pun terima kasih untuk gandungan duo Warna Pagi, Haji Pian dan juga Lut yang dah pun bersama dengan anda sebentar tadi, dan kita akan bersama untuk segmen sebelum selepas ini jam 10.15 pagi bersama untuk rancangan Tahsinul Ibadah bersama Ustaz Ahmad Lutfi Muharram untuk minggu ni sesi soal jawab. Okey, nantikan seketika nanti ya, memandu hati-hati, moga selamat sampai ke mana jauh destinasi. Yang masih lagi bercuti, sambung cuti seminggu ni. Tahniah dapat cuti dan semoga seronok dengan cuti masing-masing. Yang dah kembali bertugas, moga mood bekerja tu ada. Ke mood cuti lagi kan, apa pun moga tugas tu lancar dan dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin. Kembali selepas ini IKIM, Inspirasi Inforia Islami. وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما
صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. Definisi hadis ialah aqwalun nabi. Yang pertama ialah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah wa af'alihi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah taqriratihi. Takrir ini ialah pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sifat fizikal Rasul, dan orang juga yang soleh ini adalah orang yang melakukan ibadat, orang baik, dan belum tentu dia itu adalah orang alim. Dan orang alim, orang yang mempunyai ilmu, belum tentu dia ni kuat melakukan amal ibadat. Sebab itu jangan kita mengukur keilmuan seseorang itu dengan amal ibadat. Oh, dia ni sembahyang tahajud banyak, dia ni rajin bersedekah, dia selalu puasa sunat, maka kita pun mengatakan dia alim. Salah. Kerana kealiman seseorang itu bukan diukur dengan pakaian, bukan diukur dengan amal ibadahnya. Kerana amal ibadah itu adalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan ilmu mesti kena amanah dengan. Dah faham hadis, baru dapat kita hayati dan praktikkannya. Ikuti segmen Mutiara Hadis setiap Jumaat jam 3.10 petang bersama Ustaz Bukhari Abdul Rahman. Mutiara Hadis memperkemas ibadah harian. Ramai pengguna-pengguna tak tahu apakah elektromagnetik yang harus pada kenderaan kita ketika kita menambahkan minyak di petrol station. So bila kita buka cap, pasang, masukkan nozzle, memang kita beli tadi RM50 minyak. So kita taruh, habis. Setitik minyak yang terakhir itu pun jangan diketuk. Kalau nak sangat, gantung aja, biar dia jatuh sendiri. Jika diketuk, dia mengatakan spark kepada tangki itu tadi tergatuk dengan nozzle. Apabila spark ataupun recikan bunga api ini
akan menyebabkan gas oktan yang ada di dalam tangki itu tadi akan tembak, makan sambal recikan bunga api itu tadi, menyebabkan mudah meletup. Walaupun memang manufacturers in term of standard automotive engineering telah membuatkan satu dipanggilkan stop cock yang safety dekat situ, malang tidak berbau. Hati-hati, bukan setitik boleh membawa 1 kilometer. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Aduhai desaku, aduhai desaku, ku rindui di kau tanah leluhurku. Andainya dapat kuputar jalan hidupku, sedia aku kembali ke dakapanmu. Aduhai desaku, gelisah dan resah jiwaku. Setiap kali pulang melepaskan rindu, aku menjadi keluh dan keliru. Melihat kian kurang anak-anak dihantar mengaji, menggali yang fardu, bertalaki dan beramali bersama guru, menguasai tulis baca jawi, wasilah risalah. Aku menjadi gelisah dan resah, menyaksikan malam yang syahdu. Tiada lagi suara merdu, anak-anak dipandu guru. A, I, U, babi, bu, tatitu, safisu. Mengenal fathah, kasrah dan dhamma, tanwin dan sukun serta sabdu. Daripada mukadam pada mushaf yang sempurna. Rumah Allah kian sepi, meskipun seruan muazzin kian meninggi, namun jemaah yang hadir terhitung di jari. Aku sering bertanya sendiri, petanda apakah semua ini? Apabila kegiatan mengaji berganti ketagihan menonton TV, sekolah petang pembekal ilmu tanzil tidak meriah lagi. Rumah Allah sudah kian kurang dikunjungi. Sudah majukah di kau wahai desaku? Sudah modernkah di kau wahai desaku? Aduhai desaku. Pontian Johor, Disember 2010. Buat orang Kelantan mana berada di Kota Baru, anda kena dengar Radio IKIM di frekuensi 89.8 FM. Saya Amira Mamak Fauzi, pendengar setia Radio IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Aku ibarat daun yang berbau, dihembus angin yang sayup memalu, mengharapkan jatuh di atas dedaunan yang berhimpun. Di balik mega ku harap cahaya bersinar terang, mendamaikan jiwa, meruntun kasih, menata cintanya, buat selamanya. Suluhkan cahayamu di dalam gelapnya mataku, hidupkan kembali jiwaku yang rebah tersungkur. Jelaskan semula segala antara cinta dan gairah. Tinggalkan sengsara mencengkam semula sadar. Balik mega ku harap cahaya bersinar terang, mendamaikan jiwa, untung kasih, menata cintanya, buat selamanya.
Inspirasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih untuk anda yang masih lagi dengarkan kami di Radio IKIM. Alhamdulillah kita kembali bersama para pendengar, para penonton di IKIM FM dan juga yang dengarkan kami di radio ikut frekuensi tempat masing-masing setiap hari Khamis antara 10 hingga 11 pagi. Inilah segmennya. Kita bersama untuk rancangan Tahsinul Ibadah bersama dengan tetamu tetapnya iaitu Ustaz Ahmad Lutfi bin Muharram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih bersama dengan saya para pendengar, para penonton kita hari ini untuk rancangan Tahsinul Ibadah bagi sesi soal jawab. Jadi sebelum para pendengar tanyakan soalan di WhatsApp konti kami, kita nak dengar dulu mukadimah daripada Ustaz Lutfi sendiri dan boleh hantarkan soalan seketika nanti di talian kami WhatsApp konti Radio IKIM, nombornya 0112900404 ataupun like kami di IKIM FM, tinggalkan soalan di ruangan komen di situ. Di awal ni Ustaz, mungkin sedikit mukadimah daripada Ustaz Lutfi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada DJ bertugas. Sama-sama. Dan seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu adalah sesuatu yang lebih bernilai daripada harta. Ilmu agama lebih bernilai daripada ilmu dunia. Ataupun ilmu yang menyebabkan seseorang itu memperolehi syurga, mendapat redha Allah adalah lebih utama daripada segala-galanya. Ya. Oleh kerana ilmu adalah perkara yang bernilai, maka hendaklah dibelanjakan masa, tenaga, usaha, keringat, bahkan harta untuk mendapatkannya. Ulama ada menyatakan al-ilmu la yu'tika ba'dahu illa ba'da an tu'tiyahu kullaka. Ilmu tidak akan memberi kepada kamu sebahagian daripada miliknya, melainkan selepas kamu memberi kepadanya seluruh yang kamu ada. Maksudnya setelah seseorang itu berusaha menggembeling segala upaya tenaga yang dia miliki, dia hanya akan mendapat sebahagian sahaja daripada ilmu yang sebenarnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita daripada kalangan ahli ilmu yang cinta kepada ilmu dan diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin, insyaAllah. Itu mukadimahnya Ustaz ya. Jadi pentingnya ilmu. Bak kata Ustaz Lutfi, nakkan dunia kena ada ilmu, nak akhirat kena ada ilmu, nak dua-duanya kena ada ilmu. Paling pentingnya ilmu tu. Dan kedudukan pun kita nanti diangkat berbeza tingkatannya Ustaz ya, berdasarkan tingkatan ilmu seseorang di akhirat nanti Ustaz kan. Baik, boleh sebut tentang sesi soal jawab kita ni. Para pendengar boleh tanya apa jua persoalan berkaitan dengan agama, sama ada puasa ke, zakat ke, ibadah solat ke, apa-apa perkara berkaitan dengan hukum agama, dan kita akan raikan nanti. Baik Ustaz, tentang qada solat ni, ramai lagi yang tertanya-tanya kan tentang qada solat ni. Ada yang kata pernah dengar sebelum ni, cara nak qada solat tu kena bermula dengan subuh, zuhur dan sampailah isyak kan. Tapi bagi setengah orang yang kadang-kadang dia buat subuh, tak sempat nak qada subuh, mungkin pergi kerja, zuhur dah dia lapang, dia qada pula zuhur. Jadi yang sebetulnya cara untuk qada solat yang sebetulnya tu macam mana Ustaz Lutfi? Bismillahirrahmanirrahim. Solat yang ditinggalkan ada dua jenis. Yang pertama, solat yang ditinggalkan kerana sesuatu keuzuran, seperti seseorang tertidur ataupun terlalai, terlupa. Yang kedua, solat ditinggalkan kerana
sengaja, secara cuai. Kalau solat itu ditinggalkan kerana sesuatu keuzuran, maka dia wajib diqadha, namun tidak wajib dibuat dengan segera. Orang yang meninggalkan solat secara sengaja, secara cuai, wajib mengqadha solatnya dengan kadar segera. Dengan kadar segera. Itu perbezaan yang pertama yang perlu kita ketahui. Dan setelah seseorang itu mengenal pasti bahawasanya dia mempunyai qadha salat yang perlu dia sempurnakan, apatah lagi kalau salat itu ditinggalkan secara cuai, maka dia perlu menyegerakan urusan qadha tersebut. Kalau jumlah salat yang perlu diqadhakan itu banyak, maka dia perlu menyimpan azam. Saya akan selesaikan solat tersebut. Jumlahnya terlalu banyak kerana puluhan tahun dia meninggalkan solat. Maka kalaulah ditakdirkan dia meninggal dunia sebelum sempat dia menyempurnakannya, tetapi dalam masa yang sama dia mempunyai azam dan usaha, kita harap moga-moga Allah ampunkan dia. Dan ketika ingin mengqadha salat, tidak ada waktu yang khas. Seseorang boleh mengerjakan solat bila-bila masa sahaja. Di waktu malam, selepas asar, selepas subuh, di mana sahaja ada ruang waktu, gunakanlah untuk qadha salat. Bahkan hendaklah utamakan semayang qadha daripada semayang sunat. Dia bersemangat nak semayang duha, gunakan untuk semayang qadha. Dia bersemangat untuk semayang tahajud, gunakan untuk semayang qadha. Kalaulah kerana menyibukkan diri menyempurnakan semayang qadha menyebabkan dia tidak dapat sembahyang sunat, itu adalah suatu keuntungan. Ingat, semayang fardu 70 kali ganda berbanding semayang sunat. Jadi oleh kerana itu, sebahagian ulama kata salah adalah bersalah orang yang sibuk dengan semayang sunat sedangkan dia masih ada semayang qadha. Maka rancang. Tidak semestinya semayang qadha subuh dibuat pada waktu subuh. Tidak semestinya qadha semayang zuhur dibuat pada waktu zuhur. Bila-bila masa, tanpa ada urutan. Cuma dia kena ingat berapa bilangan yang dia berbaki, dia sempurnakan. Contohnya dia nak buat hari itu subuh saja, 10 kali subuh boleh, 20 kali subuh boleh, hari itu subuh saja. Kemudian esok zuhur saja, kemudian esoknya asar saja boleh. Tidak ada syarat urutan, kerana apabila solat telah keluar daripada waktunya, maka tidak ada lagi urutan yang perlu dipatuhi. Saya. Seterusnya soalan daripada pendengar kita, ni dia di FB Live kita di KM FM. Lanami Amy tanya, Ustaz, dari Sabah ni, soalannya, jika imam terbatal, makmum yang menggantikan imam itu perlukah menjaga pergerakan tidak melebihi 3 pergerakan? Mohon pencerahan, Ustaz. Bergerak dengan pergerakan yang banyak boleh membatalkan solat. Tidak ada beza sama ada solat sunat ataupun solat fardu. Termasuklah juga situasi apabila seseorang akan maju ke hadapan untuk menggantikan imam. Dia juga perlu mematuhi perkara ini, iaitu di dalam pergerakannya ke hadapan tidak boleh bergerak yang besar melebihi daripada 3 kali ataupun secara 3 kali berturut-turut. Maka dia perlu bergerak 2 langkah berhenti, kemudian bergerak lagi 2 langkah berhenti sehingga dia sampai di tempat tujuannya. Keadaan yang dibenarkan untuk seseorang itu bergerak banyak dalam solat adalah dalam situasi pertama, sembahyang khauf, iaitu solat yang dikerjakan di dalam peperangan. Yang kedua, solat yang dibenarkan bergerak banyak adalah di dalam sembahyang sunat ketika seseorang itu musafir
dan dia mengerjakan solat sambil berjalan. Dia bermusafir berjalan, sambil dia solat. Maka itu sahaja keadaan-keadaan yang dibenarkan dan tidak membatalkan solat sekiranya melakukan pergerakan banyak. Adapun alasan-alasan lain adalah tidak diharuskan. Saya berkenaan dengan qada puasa pula ni Ustaz. Maklumlah dekat-dekat Ramadan lagi 2-3 bulan ni. Ada yang bertanya, minta Ustaz ulang kembali tentang qada puasa. Contoh bagi mereka yang ditakdirkan mengandung ketika bulan Ramadan, lepas Ramadan tu baru dia bersalin. Jadi sepanjang Ramadan tu dia tak dapat berpuasa. Kalau dapat pun mungkin seminggu je. Lepas tu tak boleh sebab terlalu lemah. Dan kalau tak makan sangat katanya bimbang baby tu tak bergerak dalam perut. Jadi nak mengqadakkan tu katanya ada yang faham bayar fidyah berserta ganti. Tapi kalau tak mampu nak ganti, bayar fidyah saja boleh ke ataupun macam mana cara qadak yang betul untuk ibu yang mengandung ketika bulan Ramadan ni Ustaz? Orang yang tidak perlu mengqadak puasa yang ditinggalkan. Pertama, budak yang belum baligh. Yang kedua, orang gila. Yang ketiga, orang sakit dengan satu penyakit yang tiada harapan sembuh. Tiada harapan sembuh. Ataupun orang yang terlalu tua, sekira-kira tubuhnya ini dah tak boleh tanggung, dah tidak makan. Maknanya berpuasa itu dah tak boleh dah kerana tubuhnya terlalu tua. 4 orang ini yang kalau dia tak puasa, dia tak perlu qada. Adapun ibu yang mengandung, ibu yang menyusukan, dia dibenarkan untuk tidak berpuasa kalau dengan berpuasa akan memudaratkan dirinya ataupun memudaratkan bayinya ataupun memudaratkan kedua-duanya sekali. Tetapi dia tetap perlu qada. Inilah pandangan jumhur ulama, majoriti ulama berpandangan sedemikian dan dia lebih hati-hati dalam agama. Maka orang yang tidak berpuasa kerana mengandung, kerana menyusu, dia dibenarkan tidak berpuasa. Tetapi pertama, bila dia dah boleh dah qada, dia wajib qada. Dalam masa yang sama, dia perlu membayar fidyah. Dua perkara dia kena buat. Pertama qada, yang kedua membayar fidyah. Dan adakah hukum itu terpakai Ustaz kepada soalan yang ditanya oleh pendengar kita ni, Mas Hani Zamas, tentang gastrik, bimbang gastrik ni ketika puasa? Adakah perlu diqada juga? Dan juga bagi mereka yang sudah lanjut usia, Ustaz. Pertama gastrik, yang kedua bagi yang sihat tubuh badan yang telah meninggalkan puasa wajib. Adakah perlu membuat kedua-duanya, iaitu berpuasa bayar fidyah? Okey. Tak kisahlah seorang itu dia gastrik ke, sakit apa ke. Soalan dia adakah kalau dia berpuasa akan memudaratkan dia, ataupun kalau dia berpuasa dia tidak dapat menanggung kesakitan yang akan dia hadapi kerana gastrik. Dan kalau berlaku seperti itu, adakah ia tidak boleh diuruskan? Maksudnya, contohlah, kalau dia makan awal, dia makan lewat, dia lewatkan sahur dia. Jadi dia boleh tahan sampai buka puasa. Contoh. Boleh tak boleh, satu dia sendiri yang tahu. Boleh tak boleh. Adakah memudaratkan ataupun tidak mudarat? Maka dia perlu tanya doktor yang terpercaya. Doktor yang boleh dipercayai dan doktor yang mahir. Asas kepada doktor yang boleh dipercayai adalah beragama Islam. Jadi kalau doktor yang beragama Islam dan yang berkemahiran memberitahunya berdasarkan dapatan-dapatan yang sahih, jenis penyakit yang dialaminya adalah tidak boleh tidak makan, akan menambah mudarat pada dirinya, maka dia boleh tak puasa.
dia boleh tak puasa. Tetapi dia tetap perlu mengqadanya kalau dia mampu kelak. Dan orang yang sudah berusia, saya dah sebut tadi, sudah berusia bukanlah penandanya. Sebab ada orang dah berusia tapi boleh puasa. Ada orang tak berusia, tak boleh puasa. Jadi usia semata-mata bukan penandanya. Tetapi kalau dia sudah terlalu tua, terlalu tua sehingga sistem ketahanan tubuh dia ni dah tak ada. Dia dah tak ada upaya tahan diri daripada tak makan tu, dah tak ada. Upayaan tahan tu dah tak ada. Maka dipanggil dalam bahasa Arab Asy-Syaikhul Fani, seorang yang tua renta. Maka dia ini tidak wajib berpuasa dan hanya perlu dibayar fidyahnya saja. Kalau dia meninggal dunia, kita hanya perlu kira berapa hari dia tinggal puasa dan bayar fidyah saja, tak perlu qada. Bahkan fidyah itu boleh dibayar sejak dia hidup lagi. Dia hidup lagi dah boleh bayar dah fidyah. Untuk siapa? Untuk orang yang berusia seperti yang saya sifatkan tadi. Kemudian soalan yang kedua, orang yang meninggalkan puasa secara cuai dalam mazhab al-Imam Syafi'i, pertama dia perlu qada, itu jelas, sudah diterangkan tadi. Dan yang kedua, dia perlu membayar fidyah takhir. Fidyah takhir ni maksudnya adalah fidyah kerana sengaja melambatkan qada. Sudah masuk Ramadan baru, dia mampu qada sebelumnya, dia tangguhkan sehingga masuk Ramadan baru. Perbuatan itu berdosa dan perlu dibayar fidyah. Maka dia perlu kira. Contohlah, kita ambil mudah punya, dia ada 5 hari Ramadan tahun lepas yang dia tinggalkan. Dia mempunyai peluang yang panjang untuk melakukan qada dalam masa setahun, tapi dia tak buat sampailah masuk Ramadan baru, iaitu selepas beberapa bulan ini, dia belum lagi qada 5 hari tersebut. Maka di samping dia perlu qada sebanyak 5 hari, dia juga perlu membayar fidyah sebanyak setiap 1 hari yang ditinggalkan itu sebanyak 1 cupak. Kiralah, kalau 5 hari 5 cupak. Kalau 10 hari 10 cupak. Itu kalau dia tangguhkan setahun. Kalau dia masuk puasa tahun depan, tak qada juga, maka kita tambah lagi 5 cupak. Begitulah seterusnya. Baik, seterusnya soalan di WhatsApp Konti Radio IKIM bertanya daripada pendengar kita ni, kalau imam baca surah dan terlupa, dia terus rukuk, sah ke solat tu Ustaz? Imam baca surah. Maknanya apa? Imam tak baca Fatihah. Adakah maksudnya imam tidak membaca Fatihah? Zahirnya begitulah yang dimaksudkan oleh yang bertanya. Iaitu imam terus baca Qul a'udzu bi rabbil falaq, sedangkan belum lagi baca Fatihah, dan terus rukuk. Jadi adakah solatnya sah? Kalau dia sengaja, solat dia batal. Kalau solat dia buat secara tidak sengaja, solat dia belum batal, tetapi rakaatnya menjadi tidak sah. Sehinggalah dia sampai ke rakaat yang seterusnya, maka rakaat yang dia buat sebelum itu tak dikira dan dia perlu tambah 1 rakaat. Tapi kalau dia habiskan solat tanpa tambah rakaat, maka solatnya itu tidak sah. Kita yang sebagai makmum duduk di belakang, adakah wajib mufaraqah terus? Jawapannya tidak. Makmum tidak wajib mufaraqah terus, bahkan dia tak boleh ikut imam itu rukuk. Dia kena tunggu sehingga imam sampai ke rakaat yang seterusnya. Itu kalau dia tak nak mufaraqah. Dan kalau imam tidak tambah 1 rakaat, dia wajib tambah kerana dia sedar tapi imam tidak sedar. Ataupun dia ada satu lagi pilihan lain, setelah dia melihat imam berbuat demikian, dia mufaraqah. Tapi saya sebut tadi, mufaraqah itu tidak wajib serta-merta. Seterusnya,
Soalan daripada pendengar kita, untuk solat Isra' bagi wanita, mesti ke kena solat jemaah subuh di masjid dan berada di sana pada masa waktu solat Isra' itu untuk dapat pahala seperti mengerjakan haji yang sempurna? Ustaz. Tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Bahkan fadilat itu selepas dia sembahyang subuh, dia duduk pada tempat yang dia solat sehinggalah terbit matahari, kemudian dia mengerjakan solat 2 rakaat, maka dia tetap mendapat pahala. Tidak ada syarat. Ia hendaklah dikerjakan di masjid, barulah dia akan memperolehi pahala yang dijanjikan. Okey, seterusnya daripada pendengar kita, sekiranya suami dalam menyediakan nafkah asas seperti tempat tinggal, makan minum, pakaian dan barang kebersihan diri, adakah perlu suami memberi nafkah dalam bentuk duit kepada isterinya? Soalan daripada Ayu dari Semenyih. Ustaz. Nafkah terhadap isteri dan anak-anak adalah nafkah yang wajib. Kecuaian melaksanakannya adalah berdosa. Nafkah terhadap isteri datang dalam bentuk pertama makanan, yang kedua pakaian, yang ketiga minuman, yang ketiga tempat tinggal. 3, pakaian, makanan termasuk minuman dan juga tempat tinggal. Itu adalah nafkah yang wajib. Suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk isterinya, sama ada dia beli, iaitu secara pemilikan ataupun secara sewaan. Tidak ada perbezaan hukumnya. Yang penting ada tempat tinggal. Dan setelah suami menyempurnakan nafkah makanan dalam bentuk makanan, tempat tinggal dan pakaian. Kalau makanan itu asasnya kita mengambil firman Allah, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih, hendaklah seseorang itu membayar nafkah. Orang yang mampu dia bayar mengikut kemampuannya, maka pembayaran nafkah itu berdasarkan makanan yang standard. Dia akan ada beza antara orang yang berada dengan tidak berada. Tetapi kalau dia dah sedia, beras dah ada, ayam dah ada, sayur dah ada, baju dah beli, adakah dia wajib selepas itu menyediakan nafkah dalam bentuk wang? Jawapannya tidak wajib. Jawapannya apa? Tidak wajib. Kerana kewajipan itu hanyalah seperti yang saya sebutkan. Tetapi seperti mana yang kita maklum, rumah tangga itu bukan hanya dibina atas sekadar melaksanakan yang wajib sahaja. Isteri buat benda yang wajib je, yang lebih dia tak nak buat. Suami buat sekadar yang wajib je, yang dia kena berikan kepada isterinya. Yang lebih daripada itu dia tak nak buat. Tidak ada unsur toleransi, tidak ada unsur berkorban, tidak ada unsur memberi lebih. Maka rumah tangga bukan macam tu, kan? Cerita benda apa yang wajib ni adalah urusan masa nanti bergaduh kat mahkamah. Ya. Masa bergaduh kat mahkamah, barulah diberitahu apakah tuntutan yang isteri boleh tuntut. Tapi kalau dalam melayari sebuah perkahwinan, dia tak boleh dibina atas masing-masing hanya nak buat yang wajib je. Itu pemalas nama dia, kan? Maka oleh kerana itu, berilah lebih, kan? Berilah baju lebih, makanlah yang lebih sedap. Walaupun yang wajibnya tak wajib. Makan yang mewah tu tak wajib. Tetapi kena adalah juga kerana ia dibina atas pengorbanan, atas sangka baik sesama pasangan. Wallahualam. Seterusnya, bagaimana jari semasa sujud untuk orang lelaki, sama ada dirapatkan atau direnggangkan? Ustaz. Semasa sujud, lelaki ataupun perempuan, kedudukan tangannya adalah sama diletakkan
sama kedudukan ketika mengangkat takbiratul ihram. Ketika mengangkat takbiratul ihram, tangan adalah sejajar dengan telinga, sejajar dengan bahu. Maka begitulah juga kedudukan tangan ataupun tapak tangan ketika sujud diletak sejajar dengan telinga, sejajar dengan bahu. Dan bagaimanakah keadaan jemari? Keadaan jari jemari adalah dirapatkan. Tak ada beza, laki ke perempuan ke, jari dirapatkan ketika sujud. Dan apa faedah daripada merapatkan jemari ketika sujud? Faedahnya supaya semua jemari itu menghadap ke arah kiblat. Kalau kita buka jari itu, maka dia akan terkangkang sehingga sebahagiannya tak ada kiblat. Kalau kita buka macam ni, cuba kita tengok tangan saya ni. Kalau dia buka jari dia, cuba tengok ibu jari itu akan menghadap mana? Ibu jari akan menghadap kiri kanan, sedangkan kiblat ke depan. Kalau ditutup semua jemari, kepala jari-jari itu semuanya akan menghadap ke arah kiblat. Begitu yang dinyatakan oleh ulama, faedah daripada merapatkannya supaya dihalakan ke semua jari kepada asyraful jihad, sebaik-baik arah. Apakah sebaik-baik arah itu? Kiblat. Saya. Baik, seterusnya. Soalan daripada Kamal Komar. Adakah perlu ni soalannya. Okey. Daripada Tu Giam Parman, boleh tak kita bayar zakat pada anak yang sudah berkahwin? Hutang PTPTN-nya tu, Ustaz. Seorang ayah wajib menanggung anaknya sekiranya anak itu tidak boleh bekerja kerana masalah. Anak tu boleh bekerja, maka ayah tak wajib tanggung. Kemudian apa kaitan menanggung dengan zakat ni? Sebab anak yang wajib ditanggung oleh seorang ayah, anak itu tidak boleh menerima zakat daripada ayah tersebut. Apabila anak itu disebutkan tadi telah berkahwin dan sempurna anggota tubuhnya, tetapi mempunyai hutang PTPTN yang belum langsai, adakah ayah boleh berikan duit zakat kepada anak tersebut? Jawapannya boleh. Jawapannya boleh, kerana salah seorang daripada asnaf adalah yang berhutang, tetapi dengan satu syarat, anak itu sendiri adalah asnaf. Anak itu sendiri adalah asnaf. Apa maksud anak itu sendiri adalah asnaf? Maksudnya anak itu tidak ada lebihan kewangan daripada apa yang diperlukan untuk menyempurnakan ataupun melangsaikan hutang tersebut. Tetapi kalau anak tu ada je kemampuan, keperluan untuk melangsaikan hutang tersebut, maknanya dia bukan asnaf. Bila anak itu bukan asnaf, maka dia tak layak menerima zakat. Kita tak bolehlah bagi zakat kepada dia. Hukum ni tak ada beza anak ke bukan anak ke, sama je. Nak ambil zakat atas nama bayar hutang, orang itu hendaklah tidak ada kemampuan ataupun lebihan harta bagi melangsaikan hutang yang dia tanggung. Okey, seterusnya, bolehkah seseorang menggunakan harta orang lain untuk beri sedekah pada orang lain tanpa pengetahuan tuan punya harta? Apa hukumnya, Ustaz? Menggunakan harta orang ini jelas hukumnya tak boleh. Memang sangat jelas hukumnya tidak boleh. Sebab itu perlu diperincikan orang itu siapa. Harta siapa tu yang diambil tu? Harta kawan dia ke? Harta share partner dia ke? Harta anak dia ke? Harta masjid ke? Harta isteri dia ke? Harta suami dia ke? Mungkin kita andaikanlah
yang bertanya itu memaksudkan harta suami. Boleh ke sang isteri mengambil harta suaminya untuk disedekahkan tanpa pengetahuannya? Tak boleh. Dia tak boleh jadi Robin Hood, kan? Robin Hood ni dia curi harta orang, kemudian dia pergi sedekah. Tak boleh. Jawapannya tidak boleh, melainkan perlu ada izin daripada pemilik harta tersebut. Seterusnya Muhammad Fazil tanya, adakah dibolehkan kita berselawat secara sendiri kot ketika mana seorang khatib sedang membaca khutbah di atas mimbar? Selawat masih lagi disunatkan ketika nama Nabi disebut saat khutbah. Ketika nama Nabi disebut saat khutbah, maka masih lagi disunatkan menyambutnya dengan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalannya, ketika khatib sedang berkhutbah, dia sibuk zikir. Dia berzikir. Dia berselawat. Dia bersubhanallah. Jawapannya begini. Ketika khatib sedang berkhutbah, hendaklah yang hadir itu mengelakkan diri daripada melakukan apa-apa perkara yang memesongkan tumpuan dia daripada khutbah. Amal ketika khutbah adalah mendengar khutbah. Berzikir ketika khutbah adalah mendengar khutbah. Mendengar khutbah itu sendiri adalah zikir. Mendengar khutbah itu sendiri adalah amalan. Macam contohlah kita duduk dalam kelas ustaz. Kalau kita sibuk dengan berzikir, kita tak boleh tumpu, kita tak boleh tawajuh. Maka dia ni kena faham, tidak berzikir ketika pengajian adalah berzikir. Kerana itulah yang dituntut. Contohlah dalam tandas. Dia ni suka zikir, dalam tandas pun nak zikir. Tidak berzikir di dalam tandas, itulah berzikir. Kerana maksud daripada zikir adalah ta'at. Jadi pada waktu yang mana kita disuruh buat sesuatu dan kita buat pada waktu tersebut, maka kita adalah zakir, orang yang berzikir. Soalan terakhir daripada pendengar kita. Ni dia, Bani Ali Husin bertanya, saya seorang pemandu e-hailing, jarak perjalanan kerja saya seharian melebihi 90 km. Soalannya, bolehkah saya solat jamak walaupun tiada niat bermusafir, Ustaz? Tidak boleh. Pertama, sebab dia yang dimaksudkan dengan 90 km bukan kita tengok mileage dekat kita punya kereta tu. Kalau saya lah, daripada rumah saya ke Surau, contohlah, naik kereta tu 2 minit. Kalau nak kira mileage, saya pergi Surau, patah balik. Kita buat pergi, patah balik. Pergi, patah balik. Pergi, patah balik. Pergi, patah balik. Dia boleh cecah 90 kilo. Kan? Betul. Jadi, dia cara kira 90 kilo. Bukan tengok mileage. Itu kena faham. Bukan tengok mileage. Sebab kalau kita berputar dalam satu kawasan je, orang buat pupanda kan? Dia duduk dalam kawasan tu je. Sebab dia tak adalah pergi sampai 90 kilo. Dia berputar dalam radius 10 kilo contohnya, ataupun 20 kilo. Tapi kalau dia tengok mileage dia, dah jadi hari tu dah 100 kilo lah. Itu bukan cara kira dia. Cara kira dia adalah jarak. Jarak ya, daripada tempat kita sehingga tempat yang kita akan pergi, jumlah dia, jarak destinasi itu 90 kilo, bukan mileage 60 kilo. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk satu orang boleh jamak qasar daripada awal lagi dia sudah berniat untuk pergi ke jarak tersebut. Jadi dalam isu ini kita keluar, kita pun tak tahu hari ini kita akan pergi mana. Kita mana tahu. Mungkin orang minta pergi dekat, mungkin orang minta pergi jauh. Jadi dia tak ada niat tu, ataupun dia panggil dalam istilahnya maksudun ma'lum, maksidan ma'luman. Hendaklah tempat tujuan itu sudah diketahui. Oleh kerana dua sebab yang saya sebutkan tadi, yang bertanya ataupun yang seumpama dengannya tidak boleh melakukan sembahyang jamak qasar.
Baik, kita dah sampai ke penghujungnya. Mungkin Ustaz nak katakan sesuatu sebelum kita berakhir. Pesanan mungkin? Ilmu itu adalah perkara yang perlu dipelajari. Kata Saidina Ali, beza ilmu dengan harta. Kalau ilmu itu dia jaga kita. Kalau harta itu kita kena jaga dia. Ilmu itu bawa sampai akhirat. Dan harta itu menjadi beban di hari akhirat. Ilmu itu kalau kita ajak orang lain manfaatnya walaupun kita sudah meninggal dunia. Adapun harta itu setelah kita meninggal dunia akan menjadi harta waris kita. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang dah pun kita pelajari pada hari ini menerusi pertanyaan dan juga jawapan daripada Ustaz Ahmad Lutfi bin Muharram hari ini, tetamu untuk rancangan Tasniful Ibadah pagi minggu ini, sesi soal jawab. Terima kasih pendengar penonton yang bertanya soalan, moga banyak manfaatnya dan terima kasih Ustaz, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di masa mendatang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk anda sekian segmen Tasniful Ibadah, teruskan setia bersama dengan kami di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan